salam perpaduan. Kita buat live khas pada petang ini kerana ramai yang merintih, ramai yang bising kerana saya dah terlalu lama tak buat sebarang live. Dan semenjak kereta saya sangkut tuan-tuan di di Parit Yani di Seri Gading, memang kita pun sibuk menguruskan urusan banjir dan sebagainya. Kemudian ada urusan-urusan lain termasuk kita berhadapan dengan pemilihan dan sebagainya. Maka hari ini saya buat live sebelah petang dengan harapan kita dapat membuat pencerahan. Pencerahan pada hari ini yang paling penting sekali saudara, ialah saya nak bagi pencerahan berhubung dengan isu surat yang tular yang dikatakan daripada ROS dan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, tuan-tuan. Okey saudara, ramai yang mengeluarkan komen. Isyamuddin keluarkan komen, KJ keluarkan komen, Ismail Sabri pun mengeluarkan komen. Semua orang rancak nak mengeluarkan komen kerana semua orang saudara merasakan seolah-olah hari ini mereka menang, sedangkan hakikat dan realitinya mereka telah ditolak oleh perwakilan. Ini ramai yang tak sedar bahawa untuk kita memutuskan sama ada jawatan presiden dan timbalan dipertandingkan ataupun tidak, perkara ini tidak pernah masuk dalam mana-mana mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO, tak pernah dibincangkan dalam mesyuarat Biro Pengurusan Parti, Biro Politik Parti atau mesyuarat apa pun. Cuma bila membahaskan ucapan dasar presiden, tuan-tuan, bila membahaskan ucapan dasar presiden, memang seorang daripada jurucakap. Siapa jurucakap ni, tuan-tuan? Jurucakap ni daripada Negeri Sembilan, Saudara Syukri, telah membuat usul tambahan, meminta supaya dimasukkan di dalam usul ucapan dasar presiden itu, usul tambahan supaya jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Ini kena faham. Usul tu bukan daripada Majlis Kerja Tertinggi, bukan daripada Biro Politik, Biro Pengurusan. Ianya usul yang dicadangkan oleh Wakil Negeri Sembilan, Saudara Syukri Samsudin. Dan ada tak Perhimpunan Agung ni ataupun pengurusi tetap kuasa? Ada, tuan-tuan. Di bawah perkara 2.1 Perlembagaan UMNO, saudara pengurusi tetap. Sekiranya ada sesuatu isu, perkara yang memerlukan keputusan Perhimpunan Agung UMNO, pengurusi tetap boleh menerima sebarang usul tambahan dengan syarat ianya mesti disokong untuk dibentangkan. Maka pada Perhimpunan Agung UMNO 2022, ianya telah disokong usul yang dibuat oleh Saudara Syukri, usul tambahan yang dibuat oleh Saudara Syukri, Wakil Negeri Sembilan, telah disokong oleh Wakil Negeri Terengganu, tuan-tuan. Dan 2 hari ianya dibahaskan, dan selepas dibahaskan berlakunya proses pengundian. Proses pengundian ini, saudara, pengurusi tetap telah meminta perwakilan mengangkat tangan. Bukan setakat perwakilan telah mengangkat tangan, pengurusi tetap minta siapa yang sokong, dia minta bangun. Dan saya nak beritahu saudara, pada Perhimpunan Agung UMNO 2022, perwakilan angkat tangan dan bangun. Bangun tu tak ada masalah. Sepatutnya proses pengundian ada 2 cara. Kaedah pertama undi sulit, kaedah kedua angkat tangan. Jadi dah angkat tangan, dia bangun. Itu terpulang kepada pengurusi tetap. Tetapi ianya tidak menyalahi peraturan mesyuarat, tuan-tuan. Ini satu benda yang bagi saya, orang macam Khairi Jamaluddin, orang yang macam geng-geng pro Perikatan Nasional ni, mereka sepatutnya rasa malu kerana mereka berkempen supaya perwakilan menolak cadangan. Walaupun tidak ada orang buat cadangan sebelum dia kempen tu, tak ada orang buat cadangan kecuali selepas Saudara Samsudin, Saudara Syukri Samsudin membuat cadangan, KJ membuat live menyeru supaya cadangan itu ditolak, usul itu ditolak. Dan malangnya, tuan-tuan, lebih kurang 95% yang bangkit menyokong usul tersebut
Dan bila pengurusi tetap meminta supaya yang tak menyokong atau membantah untuk bangun, tak sampai 5% yang bangun. Malah orang yang menyokong usul itu bu, tuan-tuan. Bu, dia bu. Kerana jumlah yang bangun tu saudara terlalu sikit, sehingga kan Ismail Sabri yang peringkat awal tak nak bangun, akhirnya dia pun macam nak bangun. Dan bangun. Itu kantoi. Sebab selepas tu baru dia popek-popek, tuan-tuan. Apa pun tak apalah, tak kisah. Itu hak dia untuk bersuara. Dan ada di kalangan yang bukan perwakilan. Kita tahulah ada orang fitnah macam KJ mengatakan ada perwakilan yang terdiri daripada perwakilan hantu. Dia kata perwakilan dibawa masuk untuk mengundi menyokong. Sedangkan saudara, semua orang ada designated seat ataupun kursi yang dihaskan. Contoh perwakilan Shah Alam hanya untuk Shah Alam, perwakilan Seri Gading hanya untuk Seri Gading. Dan sudah pasti kalau diletakkan perwakilan hantu ni, ketua bahagian akan kenal, siapa kau ni? Ketua-ketua ni semua, ahli jawatan kuasa bahagian tu, dia akan tahu sepatutnya ada 13-14 orang saja perwakilan, tak mungkin boleh letak daripada perwakilan bahagian lain. Itu sebab saya cabar saudara Khairi, bagi saya satu orang yang bukan perwakilan, yang duduk di kursi perwakilan dan mengambil bahagian mengundi. Sehingga hari ini dia tak boleh bagi satu nama pun, tuan-tuan. Jadi maknanya memang dia menipu. Tidak ada insiden tu berlaku, tuan-tuan. Okey. Keduanya saudara, keduanya, saya nak beritahu, kalau ada dispute tentang Perhimpunan Agung UMNO ataupun peraturan mesyuarat ataupun peraturan persidangan, siapa yang ada kuasa untuk memutuskan? Adakah yang kuasa ini, kuasa tu ada di tangan ROS ke, Menteri Dalam Negeri ke? Tuan-tuan, mengikut Perlembagaan UMNO pasal 2.2, yang ada kuasa untuk memutuskan sama ada sesuatu perjalanan mesyuarat itu mengikut peraturan ataupun tidak, di bawah perkara 2.2, hanya Majlis Kerja Tertinggi UMNO mempunyai kuasa untuk menentukan sama ada perjalanan sesuatu persidangan itu mengikut peraturan ataupun tidak. Ini nak kena faham. Maka selepas saja persidangan, Susah Agung pun menghantar keputusan yang telah dibuat oleh lebih 95% perwakilan UMNO yang menyokong supaya pertandingan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan ini dihantar kepada ROS. Tuan-tuan, adakah kita menggunakan pemerintahan kuku besi dengan tidak mengizinkan pertandingan itu berlaku? Saya nak beritahu, untuk memastikan pertandingan itu tidak berlaku, ianya juga melalui proses pertandingan. Sebabnya diusulkan dan ianya dipertandingkan untuk mendapat keputusan dan mandat parti. Dan lebih 95% para perwakilan yang menghadiri Perhimpunan Agung UMNO memutuskan mereka tidak mahu jawatan presiden dan timbalan dipertandingkan kerana mereka semua tahu bahawa hari ini yang desperate untuk menjadi kluster mahkamah, takut jadi kluster mahkamah, takut dihadapkan ke muka pengadilan. Macam Haji Hadi, dia takut dia punya kursi parlimen marang akibat daripada sogokan kepada pengundi-pengundi, dia boleh dibatalkan kemenangan dia. Dia takut nak pilihan raya balik dan dia tak boleh bertanding. Maka orang ini hari ini saudara yang menjadi juara di parlimen, di pentas-pentas media sosial, melalak tak tentu pasal, seolah-olah macam mereka inilah ahli UMNO. Padahal mereka bukan ahli UMNO. KJ pun bukan lagi ahli UMNO. Mereka lah yang melalak, tuan-tuan. Saya nak beritahu kenapa mereka nak sangat. Kerana sekiranya mereka dapat tukar kepimpinan UMNO, mereka boleh tukar pengurusi Barisan Nasional. Pengurusi Barisan Nasional mempunyai kuasa untuk membawa 30 orang ahli Parlimen UMNO secara en blok menyokong tim yang nak bekerjasama dengan Muhyiddin dan juga PAS. Dan kalau mereka boleh membentuk kerajaan bersama Muhyiddin dan PAS, dia boleh tumbangkan kerajaan di antara UMNO dan juga rakan-rakan Pakatan Harapan, GPS, GRS ini.
maka mereka boleh menyelamatkan diri mereka daripada menjadi kluster mahkamah. Yang tidak merasa menjadi menteri di zaman pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka akan merasa menjadi menteri. Yang tak merasa menjadi pengurusi GLC, kalau kerajaan Anwar kekal, mereka juga akan berpotensi untuk menjadi pengurusi GLC. Inilah yang menyebabkan saudara, mereka kalau boleh nak membatalkan usul Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Jadi kena faham, perkara ni dah dibawa ke ROS, dan Alhamdulillah saudara, walaupun kita tahu, ini kena faham juga, yang takut, ini antara kesilapan kerajaan perpaduan ini. Kerajaan perpaduan ni kita kena terima ada kesilapan, kerana dia orang ni baik sangat tuan-tuan. Bila baik sangat, bila dah tukar Perdana Menteri, sepatutnya hari ni kita dah tukar semua sekali jawatan-jawatan utama yang dulu dilantik oleh Perikatan Nasional, kita patut tukar. Sama jugalah ketua-ketua agensi, sama jugalah ketua-ketua GLC. Sepatutnya kita tukar. GLC dah kita suruh letak jawatan, tetapi belum kita lantik yang baru. Yang menyebabkan hari ini kita berhadapan dengan masalah ialah kerana ada ketua-ketua agensi, termasuklah SSM ini, ROS ini, yang kita tak faham macam mana setiap apa yang berlaku ini maklumat sampai kepada bekas Perdana Menteri Ismail Sabri, yang kita pun tahu hari ini lebih mirip untuk bekerjasama bersama dengan Muhyiddin dan juga PAS. Itu sebab dia keep on melalak dan sebagainya. Kita dah kaji latar belakang, kita tahu dia pergi belajar kat mana, kita pun tahu dia mempunyai hubungan yang baik dengan pemimpin-pemimpin PAS, antara orang yang bak kata orang ni sama-sama belajar dengan pemimpin-pemimpin PAS di Kolej Islam dia dulu. Kita faham, dia juga tahu bahawa giliran dia untuk ditukar, digantikan dengan ketua pengarah ROS yang baru itu pun dah semakin hampir. Jadi kalau berlakulah, bila keluar surat ni, sedangkan sudah ada perbincangan diterangkan dengan panjang lebar, cuma dia tak faham. Apa masalah dengan ROS ni tuan-tuan? Dia tidak faham bahawa dalam UMNO ni ada dua jenis pemilihan. Saya nak beritahu tuan-tuan, pemilihan ini saudara dalam UMNO ini, dia boleh secara mengundi dan menang bertanding, ataupun pemilihan itu boleh menang tanpa tanding. Dalam sejarah parti kita semenjak 76 tahun kita ditubuhkan, baru 4 kali je tuan-tuan, baru 4 kali saja saudara Presiden UMNO itu dipertandingkan. Sebab UMNO sebuah parti yang sangat stabil. Dia tak stabil sekali bila mana Tuan Haji Ahmad Fuad menentang Tuanku Abdul Rahman dulu. Bila dia kalah, maka wujudnya PAS. Itu yang kita nak elakkan daripada berlakunya pertandingan. Bila berlaku pertandingan presiden, akhirnya wujudnya parti serpihan, PAS tertubuh. Kemudian kita lihat tahun 1986 ketika berlakunya pertembungan antara Tun Dr. Mahathir dan juga Tengku Razali. Saudara, perpecahan juga berlaku. Akhirnya UMNO diharamkan, diwujudkan Parti Melayu Semangat 46, diwujudkan Parti UMNO baru. Berpecah lagi sekali, tuan-tuan. Kali kedua, kali kedua, kalau tak silap saya, pada tahun 78, tahun 1978, di mana Sulaiman Palestin menentang Tun Hussein On. Yang ni tak berapa ada perpecahan, okey sikit. Dan tahun 2018 adalah dikala Datuk Seri Zahid Hamidi memangku jawatan Presiden UMNO, dan dia membenarkan supaya jawatan itu dipertandingkan. Tak ada masalah, tidak ada masalah. Sebab apa ketika itu kita membenarkan, tuan-tuan? Sebab ketika itu tidak ada presiden. Presiden sudah pun meletakkan jawatan, yang ada pemangku presiden, dan bagi memastikan presiden itu mendapat mandat daripada ahli, maka ianya dipertandingkan.
Jadi pemangku presiden bertanding dan dia menentang YB Khari Jamaluddin dan menentang Tengku Razali Hamzah yang berhormat mulia. Ini tuan-tuan, ini presiden pun kali ini dia pun mahu supaya pertandingan diadakan. Dia dah cakap dengan KJ, ready to fight. Tapi presiden pun tak boleh buat apa bila usul itu dimasukkan sebagai usul tambahan oleh jurucakap Negeri Sembilan, disokong pula oleh jurucakap Negeri Terengganu, dan diluluskan oleh lebih 95% perwakilan. Itu sebab saya tak faham kenapa geng-geng pro Perikatan Nasional ni masih tak boleh move on. Tuan-tuan, itu bukan dimas saya. Jadi kita buka pada sesi soal jawab. Sesiapa yang ada soalan boleh ajukan soalan anda sementara kita menunggu waktu maghrib. Dan kalau ada sebarang soalan, kita boleh tanya di talian 011 35954044. Silakan.